Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Before kita bermula, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, sama ada hidup dan telah meninggal dunia, trainer-trainer kita, kawan-kawan kita, ibu bapa kita dan diri kita sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright. Alhamdulillah. Okay, before kita start, let me explain to you. Um, Training ni, okay, akan ada, bukan training lah kan. Okay, akan ada 3 modul. Okay, there are going to be 3 modules. Okay, this is a crash course. Ya, 3 modul saja. Kalau yang full package tu dia 3 hari. Beza 3 modul dengan 3 hari tu. Modul pertama adalah curriculum design and grand mapping of learning outcomes. Okay. Modul kedua, how to write CLOs. Modul ketiga, how to complete table 4. Okay. Saya tidak boleh pergi lompat kelas pergi table 4 kerana falsafahnya, the very beginning, the very initial of the OBE teaching philosophy itself terkandung dalam modul 1 ini. Okey, maka saya tidak boleh lompat ke modul 3. Okey. So, marilah kita mula ya. Alright. So, first kita pergi ke slide seterusnya. Ini adalah penghargaan, acknowledgement kepada 3 parti ini. Pertama, Allahyarham Tuan Haji Muhammad Nazri Muhammad Yusof. Kedua, MQA Training Center. Okey. Ketiga, Linton University College di Mantin. Ya, bukan Lincoln yang dekat Tarinjaya ni, yang jiran kita ni, bukan. Okey. For the trainings provided updated slides, reading materials and tools on 2018, Table 4 version 3 on July 2020. Okey. Sebelum tu, saya nak bagi tahu sejarah so that orang faham. Ya, ada orang yang tak faham ni. Okey. Tuan Haji, first of all, Tuan Haji Nazri ni siapa? Dia adalah MQA Senior Assistant. Dan dia juga adalah MQA Training Center Trainer. Trainer. Okay. Training Center. Dan HRDF Certified Trainer also. Okay, senang cerita, beliau ni, arwah ni, dia dah bagi training satu Malaysia. Cuma saya tak tahu Sabah Sarawak ada ke tak lah. Because dia memang MQA Training Center Trainer. Ya. Dia bukan pioneer orang mencipta OBE ni, bukan. Tapi dia one of the most mainstream practitioner lah yang memang implement OBE ni dalam kehidupan dia, anak-anak dia semua. Okay. So, kalau kata masa arwah ada dulu, masih ada dulu, kalau kata kita nak minta trainer daripada MKA Training Center, selain daripada dia, kalau dia masuk hospital ada orang lain tak? Setahu saya memang tidak ada. Memang dia lah ke mana-mana, walaupun dalam kesihatan yang tak berapa baik tu, beliau memang train satu Malaysia ni. Sampai ke Perak, ke mana-mana dia pergi. Ya. So, kalau tak ada training under dia, memang tak dapat SJ MQA. Sebab dia dah consider macam advisor juga. Semua tool-tool yang Microsoft Excel tu semua, he was the one of the engineer lah. Dia memang dia yang design. Okay. So, apa yang kami dapat melalui training ini pada masa itu, okay, all the ready materials, garis panduan penulisan akademik, okay,
GGP, program standard, all the Microsoft Excel tool. Microsoft Excel tu ada apa? Ada table 4, version first sekali, version 1 tu kan, masa tu. Apa lagi? Bloom's Taxonomy Indicator. Okay, sampai sekarang lagi dia orang guna. I'm sure there are no other tools yang dibuat sebab memang benda ni di-endorse oleh MQA. So, logically, automatically, as a simple math, memang MQA punya. There is no such thing as personal belongings already. Okay, kemudian kami dapat analisa perubahan curriculum punya tu. Okay, alright. So, analisa perubahan curriculum punya tool ni, okay, dia memanglah MQA tidak mengeluarkan perkeliling mengatakan semua IPTA di Malaysia ini perlu menggunakan tool tersebut. Memang tidak ada perkeliling. Kenapa tidak ada perkeliling? Kerana ada sesetengah IPTA, there are certain IPTAs, diorang ada tool sendiri. Diorang ada tool sendiri, key in, tapi tool sendiri. Okay? Tapi, kolej swasta, setahu saya lah, okay, memang tidak ada tool tersebut. Maka, Haji Nazri, okay, dia endorse tool itu melalui MQA, di-endorse oleh MQA supaya dapat diguna pakai oleh institusi-institusi yang tidak ada tool ini. Okey. Sebab kenapa kena ada tool? Kira manual sudahlah. Okey. What is the problem when you have to calculate manually? Okay. The only thing that I saw that day, apa yang di-share oleh Syahidah Klosa, the Klosa stating kalau perubahan sekian yang tidak selain daripada editorial, ini perlu bla 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 bla. That is just Klosa only. Okay, where is the tool? If analisa peratus perubahan kurikulum itu di-reject, where is the tool? Where is your tool untuk memudahkan kerja kita orang? Jangan nanti, okay, you just keep quiet there and after we do all our hard work, okay, masuk meeting apa benda lah apa, semua kena reject without any substantial reason. Okay? Kalau tool daripada MQA ni tidak diterima, okay, mana tool kita? Provide us the tool. Then we can keep quiet. Okay? Kerana apa? Peratusan antara perubahan dengan pemurnian tata bahasa is different. Okay? So, bila kita tidak guna tool ini, kita kira manual, okay, semuanya tak boleh diubah kalau macam tu. Susah. Nanti, okay, sekarang ni mungkin anda semua tidak merasakan apa yang saya cakap. Nanti, when kita dah lama, school kita dah lama sikit, when we have to do curriculum review, then only you know how difficult it is without using the tool. Okay. So, selain daripada tool itu, kami juga telah diberi hak merakam sesi training yang selama 3 hari itu untuk diedarkan kepada staf-staf kami. Kerana training ni sangat mahal ya. Satu kepala je dah nak dekat RM10,000. Okay. Bayangkan 30 staf dah berapa. Okay. So, bila training yang mahal ni, kita bayar mahal, memang kita dapat benda-benda ni. Okay. Jangan kata dapat benda-benda ni. Kita boleh rakam lagi. Kami boleh burn CD bagi staf baru tengok. Because kami masa tu yang hadir training, 30 orang, we had the obligation to, orang kata, spread the knowledge to our staff. Okay. So, tanggungjawabnya sangat besar
dan kami minta izin pada MQA, boleh tak kami rakam benda ni supaya staff-staff kami pun dapat tahu. Dia akan bagi sebab dah bayar mahal. Tapi kalau bayar 1,000, 2,000 je, minta rakam, rasa-rasa dapat ke? Tak dapat lah. Okay? Contohnya, ambil training yang 2,000, 1,000 ni, tiba-tiba you nampak, orang lain ada analisa peratus semakan kurikulum lah. Kenapa kita orang tak ada? Okay, dia macam ni lah. You pergi KFC contohnya. Okay. You bayar untuk dapat fries je. Tiba-tiba nampak meja sebelah orang makan ada cheesy wedges. Okay. Lepas tu, you kata, betul ke produk KFC ni? Cheesy wedges ni? Sedapnya kan? Tak adalah. Kita makan fries biasa je. Lepas tu, you pergi pula kaunter tu, you tanya cashier KFC tu, adik KFC tu, dek, kata cheesy wedges tu, kenapa dia dapat cheesy wedges? Kenapa I dapat fries biasa? Rasa-rasanya dengan penuh sopan, apa jawapan cashier KFC tu? You all tahu sendirilah apa jawapan dia. Puan, kalau puan nak, kena bayar puan. Tak sama harga dia. Nampak? So, untuk pengetahuan semua, saya pun dah kemukakan aduan kepada MQA tentang benda ni, tapi tak tahulah. Biasalah gomen kan. Tak dijawab-jawab lagi. Sebab saya berasa sangat kecewa dengan perkara ni. I cannot tolerate this lah. It's like dia mempersoalkan kami-kami yang dah pergi training itu, dah ada sijil MQA yang design oleh CEO MQA sendiri, tiba-tiba kata benda ni tak valid lah apa sebab tak pernah tengok. Okay, come on. MQA pun nak hidup juga. Kalau semua benda dekat dunia ni sedekah jariah, cannot move forward lah. Okay. Bukannya semua benda bukannya everything is free in this world ya. Kalau PS, okay, program standard maksud saya, benda-benda bahan bacaan lain, okay, yang ada dekat website tu, itu dah sedekah jariah dah. Okay, kalau nak eksklusif tu, we have to pay lah. Even program standard pun, kalau you print sendiri, memang tak payah bayar. Tapi, kalau nak yang berjilid punya, kena bayar. Bukannya free, okay. So, itulah. Saya cubalah mencari buktinya apa. Sebab saya fikir ke depan ni susah. Kalau tidak ada benda itu. Susah. Ya. Saya sedih lah ada parti-parti yang macam ni. Sebab kolej-kolej lain dah guna ni. Yang mana rakan-rakan saya yang dah berada di kolej lain, bila bawa tool tu, perkenalkan dekat dekan diorang, and then dekan diorang mengutarakan soalan yang sama. Kenapa I tak pernah nampak tool ni? Kawan saya bagi statement satu saja. Kalau nak kena bayar. Doktor, prof, datin ke apa ke. Bagi statement satu tu, semua dah faham. Tapi ada juga orang yang tak faham ni. Saya kecewa, saya sedih, saya penat. Okay, I'm very tired. Okay. So, kita tengoklah macam mana. Okay. Okay, now, berhenti dah mengomel. Now, we move forward. Terus kepada tujuan asal kita pada hari ini. Alright. So, what is OBE? Okay. OBE is an abbreviation for outcome-based education. Pendidikan berasaskan outcome, hasil akhir kot dalam bahasa Melayunya. Okay. So, OBE is an education based on producing particular educational outcomes that, pertama, dia fokus kepada apa yang student boleh buat selepas diajar. Okay. Dan student hanya berhak dinilai atas apa yang
telah diajar sebelum itu. Diajar ke, didemo ke, okay. So, kalau kita demo dekat dia, buat karipap, okay, masa kelas ke tutorial ke apa ke, okay, bila tiba-tiba satu hari tu practical test ke apa, you kena assess karipap juga. You tak boleh assess dia buat rendang. Okay, berlaku dulu, saya pun pernah buat kesilapan ini. Tak payah pergi jauh. Saya sendiri pernah buat kesilapan ini. Alright. Kedua, okay, semua pelajar ni, okay, dia ada yang berbagai outcome itu, okay, dia kena achieve setiap outcome itu. Okay, at least very minimal level at least. Okay, kena lulus. Kalau dia tak lulus, dia kena repeat untuk that particular outcome. Okay. Kalau dia tidak lulus dalam pengucapan, dia kena repeat pengucapan sajalah. Okay, dia macam tu. Kalau dia tidak lulus melukis, dia kena repeat melukis. Kalau dia tidak lulus, orang kata ujian ataupun kuis, dia kena repeat kuis saja. Okay. We cannot make them repeat everything. Okay. Ketiga adalah apa yang student kita nak belajar, okay, kena clearly identify lah. Kita kena bagi tahu sebiji-sebiji apa dia. Alright. So itu. Paling basic OBE itulah secara falsafahnya. So sekarang ni kita pergi kepada topik besar sekali, itu curriculum design. Okay. So, curriculum design cycle, ini secara umum ya, secara umum. Okay, sebab dalam setiap kotak-kotak ni, ada lagi dia punya bermacam-macam jenis cycle. So, tapi saya tak nak you opening. Okay, design cycle yang paling basic, okay, pergilah mana-mana pun. Okay, ada 4 paling basic. Daripada planning, okay, kedua developing, ya, planning tu merancang, developing membina, design whatsoever. 3 implement, kita amalkan, praktiskan. Keempat evaluating, kita menilai semula, kita reflect. Okay, kita reflect and then kita seterusnya kita akan pergi kepada CQI lah, continuous quality improvement. Okay, so ini dia punya basic cycle. Okay, so dia punya crucial part sebenarnya yang paling panjang sekali, nak orang kata yang paling kritikal, yang guna otak banyak sikit adalah bahagian developing. Yang kedua tu. Okay, yang planning tu adalah kerja sikit dan kena buat juga. Okay, so okay, next planning. Pergi kepada step yang pertama ni. Planning ni apa yang kita kena buat? Okay. Pertama kita ada tools, kemudian kita ada dia punya stages and items. Okay. Tool dia apa? Ada 2. Satu market survey, satu lagi benchmarking report. Okay. Market survey ni, okay, baik market survey ke benchmarking report ke, ada 2 stage yang kita kena buat. Okay. Satu, semasa kita nak develop program lah. Tambah-tambah program yang tak ada ni. Okay. Kedua, masa kita buat curriculum review. Benda ni umpama orang kata is very staple. In curriculum design is very staple. So, market survey, semasa kita nak develop program, dia ada 2 benda. Okay. Dia questionnaire lah. Tapi ada 2 benda. Kenapa? Satu, of course lah kita kena edarkan question tersebut. Okay, kita refer kepada MQA template lah. Namanya kajian pasaran. Template kajian pasaran. Okay, macam art and design, kita dah buat lah, kita dah refer template tu.
Okey, kalau orang tanya, kenapa tak pernah tengok? Buat kesekian kalinya saya cakap, nak bayar. Okey, tapi template-nya ada. Alright, ada. Okey, cumanya nanti pandai-pandailah kita tukar kepada art and design, tukar kepada Masscom punya ke apa ke, tapi template-nya ada. So, it's not, orang kata, it's not about one page punya questionnaire. Okey, dia ada benda-benda komponen yang kita perlu jawab dekat dalam tu. Okey, kedua adalah analysis report. Bila kita dah letak dekat Google Form, okey, and then dia akan keluar analisis ya. Google Form dia dah buat benda tu macam yang Nabiha buat hari tu. Itu analysis report lah. Okey. Okey, stage yang kedua questionnaire juga dan analysis report juga sama. Okey, untuk market survey ni baik dalam developing a program ke curriculum review ke, bendanya sama. Alright. Samalah. Okey. Kalau curriculum review ni kita lebih kepada kita nak tahu apa kekurangan program kita dan apa yang boleh dibaik pulih. Could ada special answers from public or industrial partner ke apa ke. Diorang akan bagi input dalam kita punya market survey tu lah. Okay. Kemudian benchmarking report. Okay. Apa yang macam art and design punya department dah went through sebelum ni. Okay. Okay. Untuk develop a program. Okay. Benchmarking report ni terdiri daripada the latest information gathered ataupun reported through research. Kita tengok website, kita interview, kita tanya skandal. Okay. On all HEPs that are offering the same program. HEP ni apa? Bukan HEP ya. Dia Higher Education Provider. Okay. PPT, Pemberi Pendidikan Tinggi. Okay. So, kalau nak develop program yang tak ada ni, yang belum ada ni, itu saja. Okay. Kita research through websites. Macam tu sajalah. Okay. It's a very orang kata virtual version punya unstructured interview semua tu. Tapi bila kita buat curriculum review macam mana pula? Macam mana pula? Okay, first kita gather information, okay, berdasarkan research terhadap HEPs or PPT yang offer program yang sama. Okay. Itu. First of course kita kena buatlah virtual punya version tu. Okay. Kemudian kita kena buat benchmarking visit bersama report to at least one institution that offers the same program. Okay. Kalau nak benchmarking visit terhadap 3-4 universiti atau college pun boleh. Okay, tapi kalau rasa tak ada bajet, susah nak booking bus ke apa ke, better pergi satu lah. Dan bila kita benchmark institution ini, siapa yang kita boleh benchmark? Bila kita nak benchmark, maksudnya orang kata mana institusi yang kita boleh jadikan teladan lah. So bila teladan, this institution, dia kena superior than us dari segi beberapa aspek. And then sometimes from our previous practice, kami benchmark dalam 2-3 tempat juga. Okay. Sebab apa? Satu tempat tu dia lebih semua benda. Okay, OBE pun dah mainstream, infrastructure pun dah mainstream, curriculum content mainstream, everything in mainstream. Okay. Tapi jauh kan. Satu lagi, institution yang kedua,
OBE cloud, content cloud, table 4 pun tak pernah tengok. Semua banyak benda lah cloud, tapi satu benda je yang kita nak benchmark dekat dia, facilities. Contohnya, saya tak nak mention lah college mana ya. So kita nak benchmark dia punya facilities saja. Okay, dia macam tu. Satu lagi institution, semua mainstream. Cumanya tidak ada program yang sama dengan kita, tapi dia punya OBE dengan content, OBE dia dah ada integrated system. So kita nak benchmark dia. Macam mana dia orang run benda tu. Itu. Atas dasar itu. So that is how kita benchmark. Alright? Okay. Itu habis dah. Bab planning habis dah. So what is the crucial part? Yang banyak kerja sangat ni apa dia? Okay. Yes, the developing. Peringkat develop inilah yang orang kata sangat menguji kesabaran, sangat menguji fikiran kita, ya, sangat menguji segala-galanya lah. Okay. So, nampak tak? So, stage developing ni, berapa panjang dia punya carta ni. Okay. Stage pertama dalam bahagian developing. Okay. Satu, okay, you have to write statement of faculties or school's vision and mission. Okay. Need to align with the institution's vision and mission. Stage pertama, kena ada. Okay. Kedua, statement of program educational objectives, PEO, dan program learning outcomes, PLO. Refer to MQF second edition. Okay. Kalau MQF first edition dulu, dia ada dalam 8 atau 9 lah domain. Okay. Second edition dia dah ada, kita pecahkan satu-satu, dia dah ada 11. Alright. Okay. The third, the grand mapping. The grand mapping of PLO to Bloom's taxonomy, PEO to PLO, and care to PLO. Okay, untuk siapa-siapa yang di luar UNITA, sila abaikan care PLO ni. Okay, sila abaikan care PLO ni untuk UNITA saja. Okay, di situlah terletaknya care. Kenapa? Nanti as we go further, I will explain why. Alright. So, kalau UNITA ada care, kalau college lain kot ada benda lain, ada ilmu ke, kita ke, kat sinilah kedudukan akhlak dia. Okay. Next stage, the development of curriculum structure. Refer to MQA template and program standard. Okay. And courses and modules. Bila kita develop structure ini, secara tak langsung kita develop dia punya courses lah ataupun modules. Seterusnya, dah buat courses, buat apa? Kita map lah courses itu kepada PLO and care. Again, untuk orang yang di luar UNITA, kalau tak ada care tu, mapping of courses to PLO sajalah. Secara dasarnya, itulah benda dia. Okay. Okay, dalam kurungan, satu CLO bersamaan dengan satu PLO bersamaan dengan satu Bloom's taxonomy domain. Okay. Kenapa satu? As we go further, I will explain why also. Okay. Selepas dah mapping ni semua habis cerita mapping. Okay. Barulah kita buat CLO. Kalau tak buat mapping ni, tak boleh buat CLO. Pastikan atas ni siap dahulu. Yang 4-4 ni siap dahulu. Okay, pastikan yang ni semua ni siap dulu. Baru boleh buat CLO. Selagi tak siap ni, jangan buat CLO dulu. If you do this one first, it is reverse engineering lah. Reverse engineering kita tak nak lah. Kalau semua engineer buat reverse engineering, jambatan runtuh habis. Okay, the foundation has to be there. Kena ada.
Okey. Kemudian dah buat CLO. Okey, kita buatlah preparation of program staff and physical resources. Ini orang kata dalam dia punya aturan dia lah, benda yang belum ada kan. Then barulah kita completekan everything table 4 ni. Okay, table 4 ni kita guna third revision already. First revision, okay, masa mula-mula training dengan Haji Nazri dulu, semasa MQF first edition dulu yang table 4-nya ada dalam dia punya bahagian PLO tu ada dalam 8, 9 macam tu kan. Kecuali kalau macam program yang advance ke engineering ke architecture ke, dia orang mungkin ada sampai 11, 12 ikut dia orang punya lembaga segala kepala otak tu. Okay. And then version kedua selepas MQF second edition lah yang saya dapat pada tahun 2018 hujung. Kemudian tiba-tiba Julai 2020 keluar yang ketiga pula. Ya Allah kan. Sebab apa? Due to COVID situation. Alright. When so many HCPs, okay, jangan kata HCP saja, sekolah, politeknik, kolej Giat Mara semua nak kena buat benda online ni, maka table 4 yang third revision pun keluar, dirilis. Itu benda dia. Alright. Orang kata sempena semaraknya trend ODL ni. Maka table 4 yang third revision pun keluar pada Julai 2020. Okey. Selepas siap semua tu, kita kena ada review report lah. Kita kena panggil external academic advisor dan industrial advisor. This is the general term ya. Kalau lain college ada gelaran lain, tu saya tak kisahlah. You can give any names that you want as you like ya. Ini general. Satu penasihat akademik, satu lagi penasihat industri. Itu dia punya direct translation dia lah. Okay. So ini aturan ni, okay, bahagian-bahagian bawah ni, okay, ini khas untuk benda yang belum ada. So this is the flow. Kalau kita buat curriculum review besok, flow dia ada sedikit lain dekat bawah ni. Okay, ada sedikit lain lah. Bukan lain langsung, lain sikit. Okay. So, okay, kita pergi balik kepada atas tu dia, statement of faculties ataupun school vision and mission. So kena ada ni lah. Kenapa kena ada? Kan, kena ada sebab kita nak tengok lah sama ada kita punya vision dan mission ni align dengan Malaysian education blueprint or not. Alright. Kita kena tahu tu. Align ke tak dengan MEB, align ke tak dengan MQF kan. Kena align. Sebab kita HCP dalam Malaysia. Melainkan you all College Swinburne, University Swinburne ke apa kan. Boleh lah. University of East London ke boleh lah kan. So di atas ni Unita punya, ini bukan saya reka, ini saya copy straight away from the website. So saya tak boleh tukar lah, ini memang saya copy direct lah. Okay, Vision Unita menurut website to be a leading innovative social sciences university, mission to widen access to learning, to nurture wholesome graduates, to build a sustainable business. Alright, itu dia punya lah, saya tak boleh nak cakap apa. So untuk yang kedua dan ketiga ni ada school punya vision mission, and then seterusnya ada program punya vision mission. So untuk Kak Ita yang ni cadangan saya lah. Okay, berdasarkan apa yang kita dah tulis dalam marketing tool kita, dalam questionnaire kita, benda tu berulang-ulang je kan, maka saya cadangkan letak terus kat dalam ni lah. Okay, kalau
Kak Ita dan lain-lain, okay, termasuk staf Meskom ke apa, rasa macam tak sedap ayat saya ni, if you have better, please propose a new one. So we can change, sebab ini melibatkan school, bukan program saya ya. So untuk School of Media Art and Design, untuk SMART, saya propose kita punya vision to be a reputable media art and design school offering in-demand programs producing quality graduates at a competitive level in line with the national education philosophy. Okay, bunyi lengkap tak? Ada verbnya, ada conditionnya, ada standardnya. Alright. So mission to produce competent, knowledgeable and high-skilled graduates who have the entrepreneurship awareness and the will to strive for excellence. Okay. Semua nak entrepreneur kan sekarang ni. So kita tulislah benda tu. Okay. Kalau diploma in fashion design pula, okay. Ini pun sama. Okay. Kalau program lain-lain nak guna, kalau rasa dah sedap ayat ni, tukarkan kepada program masing-masing lah. Contohnya yang ni fashion design, tukarlah animation design ke, interior design ke, it's up to you. Okay. Tapi semoleknya, guna ayat Encik Razuri Les Kopak ni, semoleknya kita kena seia sekata, tukarkan je lah perkataan program tu. Okay, yang lain tu kita seia sekata sahaja. Barulah nampak kesatuan, coherence, cohesiveness, apa semua tu kan. Sebab kita dalam skul yang sama. Tetapi macam saya cakap, kalau if you have a better phrases, better sentence, better vision and mission, sila bawa ke tengah. Okay, if not, saya propose ni lah dan guna. Okay. Alright. Dah habis dengan vision mission tu semua. Now we come to PEO statement. Okay. PEO statement, program educational objective. So ini dia program Kalau nak guna untuk program lain pun boleh juga. Okay. So sebelum kita buat statement-statement ni, statement ayat dekat atas tu kena ada. The school's diploma in fashion design program shall produce fashion design artists who are. Okay, kenapa fashion design artist? Okay, kerana ini standard diploma je. Okay. Diorang, kita tak boleh menjanjikan bulan dan bintang dengan diorang ni. Okay. Kerana diorang keluar besok. Sebenarnya tak orang kata belum layak digelar designer sepenuhnya. Ya, diorang akan jadi macam-macam. Backstage crew lah, tukang jahit manit lah, assistant designer lah. So paling selamat fashion design artist. Besok kalau dah degree mungkin boleh jadi designer. Ya. Tapi setahu saya lah yang pernah masuk industri ni, even saya graduate degree dulu, saya start dengan artis, junior artis. Dah berapa tahun baru naik senior artis. And then sebelum saya resign tu barulah jadi designer betul. Itu flow dia. Okay. And then okay, sebenarnya PO dengan PLO ni kaitan dia apa? Pertama, kita nak kena map PLO kepada PEO. So bila kita nak kena map PLO kepada PEO yang kita tulis sebanyak 4 ni, kita kena pastikan boleh map. Jangan kita buat ayat sesedap rasa, seronok buat ayat karangan ni. Seronok. Tiba-tiba tak boleh map. Alright. So sebenarnya dalam Art and Design Program Standard yang baru ni, dia ada bagi orang kata reference ataupun template lah. Tulis PEO macam mana, tulis PLO macam mana. Okay, macam mana nak guna program standard ni? Dia macam ni. Kalau kita punya English tu, ayat tu,
Okay, kita tak sure, kita tak tahu macam mana nak tulis, rasa macam serba salah, you can copy sebiji lah ayat dalam program standard tu. If you feel that you are less superior to the given template. Tapi, kalau kita rasa English kita okay, rasa kita punya PEO yang kita dah buat tu rasa lebih clear water daripada template dalam program standard tu, hampa gunalah hampa punya. Tak payahlah duk copy dia punya. Kalau rasa dia punya tu sakit kepala, hampa tak payah ikut. Cuma, okay, why do we have to refer to program standard? Macam saya cakap dalam kurungan bawah ni, we need to look for any significant updates in program standards. Contohnya apa? Saya tengok dalam program standard, ada penggunaan abbreviation SDG. Tuan-tuan dan puan-puan. Ada SDG, tuan-tuan dan puan-puan. SDG ni menatang apa? SDG is United Nations Sustainable Development Goals. Nak tahu apa? Google akan keluar panjang lebar website dia. SDG. So, actually dalam, macam saya cakap, okay, kita dah ada dah benda-benda sustainable ni semua kan. Dekat PO3, able to develop personal skills, identify and solve fashion design issues creatively, innovatively, ethically and professionally through the sustainable approaches. Ini ayat saya sampai approaches ni. Ini ayat saya. Tiba-tiba bila buka PS tiba-tiba ada satu term baru, dia tambah pula SDG. So, saya tambahlah of SDG. Okay, benda-benda macam tu. Kita tengok mana-mana yang orang kata betul-betul unik, then we copy. But if we feel that our PO is better, then we stick to our PO. Objektif dia dekat sini supaya kita boleh map PLO nanti. So, saya selaku orang yang manusia biasa, saya tak nak sakit kepala sebab dokumen-dokumen nanti saya yang buat, orang lain kan. So, saya tak nak sakit kepala. Usually okay, petua saya adalah macam mana nak buat PO yang sedap. Petua dia, saya bagi tips buat PLO dahulu. Okay, buat PLO dahulu ataupun you tengok domain PLO at least. Okay, then baru you buat PEO. So that kita mengelak sikit lah. So kita boleh map benda-benda ni. Kalau you tengok ni yang bold-bold ni semua, hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, ini semua domain dalam MQS Second Edition. Alright? So itu petua dia. Okay. So itu PEO. Okay, now is care attribute statement. Okay. Ini bukan benda muktamar. Ini saya buat sebab masa mula-mula masuk SMART dulu. Saya pergi training dengan Mr. Manoharan ya, Mr. Mano. Training 2 hari jugalah. Okay, so I was observing mana statement care untuk Yunita. Tidak ada. Okay, apa yang saya dapat hanya dia punya verb saja. Okay, so bila dah 2 hari training, I said to myself, kalau benda ni nak disukat dalam kita punya delivery, it has to be map. Okay, PEO dah map, vision dah map, semua benda dah map, care takkan tak map, kena map. Kalau tak map, macam mana kita nak buat tool dia? Tak boleh nak buat. Okay. So, lepas training 2 hari tu, tidak ada attribute statement marker. Saya ambil inisiatif buat attribute statement ni lah. So, kalau collaborative, practice of teamwork, social skills and responsibility in order to function in a team related to art and design, academic and non-academic environment.
Itu contoh statement dia. Okey. So kalau apa namanya, okey, saya dekat sini dengan selaku junior yang baru masuk tempat ni, saya saya nak bagi tahu benda yang saya buat ni adalah benda golongan-golongan yang baru masuk. Saya yakin staf UNITA yang dah lebih senior, yang dah 6-7 tahun berkhidmat di UNITA, they have their own way of implementing care. Okay, dia orang lagi senior, dia orang lagi lama, lagi berpengalaman, orang kata implement care ni macam mana. So this is not an orang kata mandatory matter lah. Tapi kalau nak guna, boleh guna. Macam saya cakap, tukarkan kepada your respective programs lah, department ke whatever. Okay, you tukarkan. Kalau you nak guna, you boleh guna. So ini sebab inisiatif saya dan saya dah bagi pada Mr. Manoharan sendiri to make my life easier. To make our life easier actually. Okay. To help my friends, my colleagues, apa-apalah. Okay. So these are the statement of care attributes. So bila kita buat statement ni macam sama juga macam tadi, saya akan make sure that benda boleh di map. Boleh di map ke PLO, boleh di map ke CLO. Okay. Kenapa nak kena map? Sebab benda kena measure. Okay. Care ni apa yang saya faham lah. Ada dua. Satu yang kita kena measure, satu lagi yang kita tak perlu measure. Contohnya kalau pergi lawatan, ada care. Tak adalah pemarkahan kat situ. Tapi bila when it comes to the curriculum content, bila ada pemarkahan, itulah kita kena map, kita kena measure benda yang dominant. So care ni apa yang saya faham setelah beberapa bulan UNITA ni, yang saya faham dia kena distribute kepada dua benda. Satu curriculum, satu is co-curriculum. Curriculum, co-curriculum. So dua, dia dipecahkan kepada dua. Satu yang graded, satu lagi non-graded. Macam itulah, itu yang saya faham. Kalau saya salah, mohon betulkan saya, ya. Alright. So now kita masuklah kepada the star of the event, MQF second edition. Alright. So ini adalah MQF second edition. Ya. Ni yang bulat-bulat ni secara tak langsung, yang bulat-bulat ni secara tak langsung dah menunjukkan kita dah map lah. Kita map apa? PLO domain kepada Bloom's Taxonomy Learning Domains. Okay. So MQF second edition ni dia membahagikan domain-domain ni sebenarnya kepada 5 kluster. Okay. Kluster 1 knowledge and understanding, kluster 2 cognitive skills, kluster 3 ada banyak lagi kluster-kluster dekat bawah dia. Kluster 3 ni functional work skills. Okay. Kluster keempat personal and entrepreneurial skills. Kluster 5 ethics and professionalism. Okay. Kalau dalam table 4 yang baru nanti, sabar ya, jangan panik. Kluster ni dia labelkan macam, contohnya kluster 1, kalau tak silap saya, kalau saya salah maafkan saya. Okay. Dia akan labelkan contoh kluster 1 ni C1. Okay. Ni C2. Lepas tu bila masuk C3 ni kan dia ada banyak. MQA label macam C3A, B, C3B, C3C, C3E, dia macam tu lah. Okay. Tapi saya tidak menghafal lah benda-benda tu. Okay. Yang penting saya hafal ni sebab kita especially untuk diploma ni is, for me the best practices is kita pecahkan satu-satu lah. Senang kita nak map budak-budak ni. Ya, budak-budak diploma. Okay, kita dulu diploma kita macam mana. Kan? Jangan so bila kita pecahkan jadi 11, so maksudnya ada 11 PLO. Dan bila ada 11 PLO,
Ya, bukan bermaksud benda tu terlalu tinggi. Sebenarnya kita menolong budak-budak ni. Okey, dan menyenangkan kerja saya sendiri. Saya bukan genius yang boleh compress PLO jadi 5 juga. And then pening kepala nak map. No, 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 no. Okay, no. It's not that. I cannot do that. Okay, macam saya cakap, dokumen-dokumen ni semua saya yang buat. So, saya tahu sakit kepala dia macam mana. So, it's better for us, the best practices, kita pecahkan satu-satu. Kita buat 11 PLO. And then kita berzikirlah, hafal. PLO 1 knowledge, 2 cognitive skill, 3 practical, 4 interpersonal, 5 communication, 6 digital, 7 numeracy, 8 leadership, 9 personal skill, 10 entrepreneurial, 11 ethics. Kita kena biasakan. So, bila kita nak map besok, nak buat table 4, nak buat program baru, kita dah orang kata dah compute dah dalam kepala otak kita. So, bila kita pecahkan satu-satu macam ni, senang kita nak map dan tidaklah membebankan student kita. Okay, kalau refer program standard, program standard yang baru ni, saya macam mana nak cakap although the statement that I'm going to make is going to, orang kata, jeopardize my neck, but I have to say this. Program standard yang baru ni, saya tengok it's more towards saving their own ass lah. Okay, saving their own institution. You know, your institution dah cloud, kau buat program standard pun jadi cloud juga. That is why program standard yang lama saya tak buang. Yang baru ni saya hanya tengok for special update saja. Okay, most of my friends from other institution pun buat benda yang sama. Okay, orang kata hari tu online punya conference pun dah macam-macam debate ada. Sebab masa feedback nak buat program standard tu dulu, kita dah tulis dah apa benda kita punya suggestion. Tiba-tiba bila terbit benda tu, macam mana nak cakap ni. Okay. Sorry. Balik pada ni. Okay. Kita dah mapkan setiap domain ini kepada satu Bloom's Taxonomy Learning Domains. Okay, setiap satu. Praktikal satu. Semua satu. Kenapa satu? Kenapa tak dua? Kenapa tak tiga? Kenapa tak empat? Okay. When we say, minta maaf saya bercakap ni, lagi sekali saya ingatkan, ini berdasarkan apa yang dah diajar kepada saya, apa yang saya dah implement dan program saya telah melalui audit dengan jayanya, maka inilah saya kongsikan hari ini. Tapi sekira adanya guru-guru lain yang lebih mursyid, rasakan saya tak betul, saya minta maaf. It's your choice whether to implement, to practice or not to implement or practice. Okay. Itu saja. Okay. So, kenapa satu? Sebabnya kita pilih benda yang dominan. Menurut Tuan Haji Nazri, bila kita cakap practical skills tu, kita suka psikomotor. Okay, untuk kawan-kawan semua yang tidak tahu benda ni, kognitif apa, psikomotor apa, afektif apa. Kognitif adalah kita guna otak banyak. Psikomotor kita guna tangan banyak. Afektif kita guna intuition banyak, gerak hati. Nafsu. Taklah, gerak hati Gerak hati. So, maksudnya kognitif, psikomotor, afektif ni, dia bukanlah kata kalau budak tu psikomotor, kognitif tak guna, afektif tak guna. Bukan. Bila kita kata pilih, contohnya practical skill kita pilih psikomotor, itu bermaksud kognitif dengan afektif ni dia dah jadi faktor kedua ketiga. Maksudnya tangan dia paling banyak.
paling banyak guna. Okey, kalau kita pilih kognitif, pemikiran ni, otak, inilah paling banyak guna. Kalau kita pilih efektif, maksudnya efektif ni paling banyak guna diikuti dengan kognitif ataupun psikomotor ataupun diikuti dengan psikomotor ataupun kognitif. Itu benda dia. Bukannya kalau kita pilih efektif ni, datang dua lagi, kognitif dengan psikomotor ni tak ada. Ada. Cuma the question is dominant or no. Itu sahaja. Mana ada budak dia melukis mata dia pejam. Betul tak? Macam mana nak kenal dengan otak dia? So dia macam itu. Macam itu. Kenapa satu? Itulah reason dia. Ya. Ini yang diajar kepada saya dan I feel that it relates. So kalau ada macam saya cakap tadi, okey, ahli-ahli lain, ya, profesor-profesor yang rasa tak betul tu, it's your choice lah. Okey. Ini yang diajar kepada saya. Okey. So seterusnya kita buatlah statement dia. So kat sini kita nak habaq mai, kita dah map dah dengan CPA tu. Okey. Kita dah map and then nampak tak kebanyakannya adalah efektif, ya. Kognitif dia ada pada PLO 1, 2 dengan numeracy. Okey. Yang lain tu praktikal 1, yang lain-lain semua efektif. Dan digital skills ni pun efektif. Okey, ini MQA officer sendiri datang bagi tahu kat kami. Okey. Dia efektif. Okey, dia bukan apa tu psikomotor ataupun dia bukan kognitif, dia more towards efektif. Mula-mula saya fikir kenapalah digital skill ni efektif. Lala saya fikir, oh iyalah, budak guna kita, contoh kita beli handphone. Jujurlah, kita beli handphone. Berapa banyak orang yang tengok manual? Baca manual? Tak ada pun. Kita masuk bateri, buka, explore, dah dapat. Kemain lagi terror guna handphone, masuk kelas, assignment tak hantar. Ataupun assignment 10 markah je. Fail. Tapi handphone kemain laju guna. Tengok YouTube semua, buat status kat Facebook, itu semua efektif lah. Nafsu semua tu. So ini MQA officer bagi tahulah, bukan saya syok sendiri. Ni semua saya dah bercek dah ni dengan kawan-kawan dekat college universiti lain, semua saya dah check. Alright. So so kita dah ada statement ni. Itulah yang kita kata senang nak map kepada PEO tu. That's why PEO dengan PLO jangan lari sangat. Nanti nak map payah. Kan? So next. Okay. Dah siap. Apa yang kita dah siap tadi? Kita dah siap PEO. Kita dah siap care. Kita dah siap vision and mission. Kita dah siap apa lagi tadi? PLO pun kita dah siap. Sekarang ni, okey, bawang, rempah, bunga lawang, kayu manis semua dah siap. Apa kita nak kena buat? Kita kena buat gram mapping. Okey, gram mapping. Okey, first of course lah kita kena map PLO dengan bloom taxonomy, di mana kita dah buat awal-awal tadi. Kita dah buat. Okey, dah selamat dah satu step. Okey. Sebenarnya itu yang saya ambil masa lama nak buat slide ni. Jadual ni cantik kan saya buat. Benda-benda cantik ni because I want it to be presentable to all of you. Ya, kalau saya malas, saya boleh copy je file dekat Excel. Okay, tapi kat Excel tu Allah lemau lah saya tengok kan. Then just to tell you that this table actually dalam dokumen COPA yang saya ada sebelum ni, bendanya semua dalam Excel. Dan dia tak cantik macam ni lah. Okay. Semuanya dalam Excel. We have to convert to Excel also. Okay.
So inilah dia punya gram mappingnya. Ya. Ada PLO, ada Bloom's taxonomy ni ni yang dalam bulat ni Bloom taxonomy. And then yang bulat-bulat titik lalat ni semua dia punya mapping lah. Kalau dalam Excel tu kita guna tanda right. Boring kan? So kita map nampak tak? Semua satu semua ni. Maksud sebab apa kita senang hati map ni? Sebab kita dah buat PEO macam kita buat thesis. Dah siap konten baru buat tajuk. Dah siap konten baru buat abstract. Dia macam tu lah. Penulisan akademik ni, that is one of the risk lah, kita kena faham. Buat kemudian dulu baru boleh buat yang depan. So kita nak map pun senang. So kalau MKA visit pun insya-Allah saya harap benda ni tidak dipersoalkan. Tapi kalau dia orang paksa juga kita orang copy sebiji template yang ayat yang kurang best tu, nanti kita tukar je lah. Tapi buat sementara tu inilah benda dia, so that kita map senang. Kan, benda dia confirm tak lari, sah ada. Sebelah-sebelah domain tu MQM kata itu, sah ada semua kat situ. Okay, so itu gram mapping yang pertama. Okay, gram mapping yang kedua adalah kepada care. Okay, bab care ni dia ada panjang sikit cerita dia. Okay, masa saya pergi training dengan Mr. Mano, jenuh fikir mana nak letak care ni. Kalau nak kata measure, mana nak letak care ni. Sebab dia 4 saja tau. Collaborative, adaptive, reflective, entrepreneurial. Okay. Okay. Sebelum tu, lagi sekali, saya nak minta maaf untuk senior-senior Unita yang dah implement benda ni. I'm not forcing you to follow mine. Okay, tapi kalau you rasa you nak ikut, you boleh ikut. Kalau rasa tak boleh, you already feel comfortable with what you've been doing all these years, teruskan. Cuma ini saya selaku orang yang baru, saya buat benda ni lah untuk menyenangkan kerja saya. So, balik pada tadi, where were we? Okay, care ni dekat mana? Okay, saya dah fikir sebab kita punya PLO ni ada sebelah domain ni. Dah cukup 400 semua ni. Bawang, serai, kerisik semua ada dah ni. Okay. Tiba-tiba ada care ni. 4 je. Dia umpama yang ni bawang, serai, bunga lawang, kerisik, santan ni semua ni. Care ni apa yang saya faham because it's more general. It's more general than everything. So ini bahan-bahan dia. Care ni umpama periuk. So, bila care ni periuk 1, periuk 2, periuk 3, periuk 4, maka secara teknikalnya bawang-bawang ni kena diagihkan kepada ni. Ada bawang yang pergi ke dalam 2 periuk, ada bawang yang pergi dalam 4 periuk pun ada. Dia macam tu. Sebab kita nak measure. Bila nak measure, we reach for the most dominant attributes lah. Mr. Mano cakap macam tu. Tak semestinya setiap domain tu ada keempat-empat. Okay. Kecuali bila dah towards the end, PLO start daripada 8 sampai 11 ni yang memang ada keempat-empat ni. Okay. Cuma awal-awal tu kita ambil 2 saja yang dominan. Contohnya A dengan R dengan E, okay, apa tu C dengan R, dia macam tu. Kita kita ambil yang dominan saja untuk map. Sebab care is very general, dia periuk dia lagi besar, so it's almost impossible to just map satu saja. Macam kita map belum taxonomy tu, it's very difficult. So kita pilih 2 untuk senang kita measure yang dan bila kita pilih 2 again, okay, saya nak cakap kat sini, bila kita pilih 2 tak bermaksud yang 2 lagi tidak ada. It's just the matter of dominant atau tidak dominant sahaja. So bila kita nak measure, kita measure yang dominant. Okay,
That's why lah ada yang 2, kat bawah-bawah ni baru 4. Sebab bila yang bawah-bawah ni, dia memang semua dominan. Dah tak tahu nak pilih dah. Okay. So, bila ini dia punya ingredient, okay, can ni ada 4. So, maksudnya can ni lah dia punya periuk. Itu kedudukan dia. Kedudukannya secara hierarkinya, atas care, kedua PLO, ketiga cost learning outcome, CLO. So, senang kita nak map. Tak payah nak pecah otak mana nak letak care ni lagi. So, if anybody ataupun mana-mana jenis auditor datang besok bila tanya kenapa yang ni you punya komponen ni hanya ada A dengan R saja ke, kenapa ada R dengan E saja ke, kenapa tak ada ni. So, you campakkan gram mapping ni dekat dia, bagi tahu. Okay, campak saja. So, cakap kita dah map. Okay, itu yang saya fikir untuk memudahkan orang kata to ease my work in the future. So untuk staff-staff Meskom, kalau you all nak ikut, you all ikut. Kalau rasa membebankan buat masa sekarang, and apa yang you dah buat sekarang tu, because you are the seniors, you all lebih orang kata lebih pengalaman, lebih terror dalam implement care ni, you just continue. Ini yang baru punya. Okay. And then selepas dah buat grand mapping, selepas kita buat grand mapping, kita nak kena buat apa? Of course, the curriculum structure. Curriculum structure ni bukan main-main ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan main-main. Dia ada cara dia. How to design it? How to design it? That is the question. Okay. Kalau setakat orang kata curriculum structure, okay, year 1 apa, year 2 apa, okay, kita aturkan subjek-subjek yang kita nak. Okay, I nak letak subjek ni lah kat year 1. Okay, tak boleh year 2 kita letak subjek ni lah. Tak best lah kita pindah year 3. Year 3 lah. Itu bukan curriculum structure. Itu nama dia berangan. Okay. So, bila kita nak design, dia kena ada. There has to be some sort of the architecture kat situ. Kena ada. We actually are like the academic engineers. Ya, kalau buku pop-up ada engineers, pattern drafting ada engineers. So, curriculum design ni pun dia kena ada engineering dia sendiri. Dia kena ada foundation dia. Right? So, how to design it? Okay. Step pertama. Ini ambil masa sikit saya nak terangkan. Berdenyut sikit kepala otak. Okay. Step pertama, refer to MQA's program standard for the program requirements, content requirements. Okay. Dan selain daripada tu, dia ada body of knowledge lah apalah. Ini yang saya paste dekat sini adalah daripada program standard yang baru. Okay, dia tak detail sangat. Dia macam dia tak bagi tahu lagi. You nak lebih, okay. Bukan saya rasa lah. Sebenarnya macam mana macam saya cakap tadi, macam mana nak guna program standard ni. Yang lama you jangan buang, yang baru you tengok for the significance ataupun substantial updates only. Yang lama dia lebih, orang kata lebih komprehensif. That's why yang program standard baru ni dia buat macam simplified sikit. Sebenarnya sebab yang lama tu dia bagi tahu lagi orang kata lagi komprehensif. Contohnya compulsory courses. Kalau yang lama dia ada bagi minimum dengan maksimum. So kalau yang lama compulsory courses ni dia punya minimum 9 kredit, maksimum 14 kredit. Okay. So dekat sini dia terlalu simplified. That's why saya cakap tak terkata dah tahu IELTS dengan PS baru ni.
Okay, to complete the minimum requirement of 90 credits, the remaining 25 credits can be placed in any of the categories above. So, ini 6 campur 59, jumlahnya 65 kan. So, 90 tolak 25 tinggal 20. 90 tolak 65 jadi tinggal 25 lah kan. So 25 tu dia kata distribute lah kamu kepada mana-mana kategori. That's why I said have to refer to old program standard supaya nak menunjukkan bahawa keutamaan patut diberi kepada mana? Patut diberi kepada core. Program core. Area of concentration. Bukannya diberi kepada compulsory courses. Ya. Janganlah bila kata boleh distribute ni tamak bagi dekat compulsory courses sampai yang program core ni ataupun area of concentration ni macam baby tak cukup bulan. Banyak modul tak boleh masuk kat dalam ni. Common Core tinggal satu fundamental drawing je. Yang lain semua tak ada. Professional practice tak ada. Digital photography tak ada. Itu masalah yang kita hadapi sekarang ni. Dekat program standard lama, the limit is maximum 14. Tapi kalau ada institution yang buat sampai 20 tu dah kenapa? You menyusahkan, you punya tamak, you menyusahkan program lain. Tak cukup sifat. Tak cukup modulnya. Ya. Sustainable business lah. Kan? Tapi you have to remember, this is education. Bukannya jual kereta BMW. Ya. So, saya dengan ini saya mempunyai satu harapan lah bahawa keadaan ni satu hari nanti akan improve. Ya. Akan improve. Itulah secebis harapan. Okay. Okay, masih step 2 lagi. Selain daripada course content punya guideline tadi, apa lagi kita nak refer? Kita refer industrial training guideline. Industrial training guideline macam saya cakap tadi, dalam program standard yang baru, dia tak bagi tahu. Dia just cakap optional saja. Dalam program standard yang lama, dia dah bagi tahu ya, untuk sertifikat apa, untuk diploma 0 until 4. Untuk degree 0 until 6 ke apa benda ke, tak ingat lah. Ni contoh dia. Multimedia kreatif, diploma 4 hingga 8. Bila dia sebut 4 hingga 8 ni, okay, 4 hingga 8 ni maksudnya wajib adalah diploma untuk kreatif multimedia. Okay. Kalau dia buat kosong, okay, secara logiknya, kalau dia buat kosong, contohnya seni lukis dan seni reka. Seni lukis art. Seni reka design. Okay. Kalau dia buat kosong ini maksudnya optional. Okay. Dalam PS baru ni dia tulis optional saja, but they don't give the figure. Okay. Now dia bagi figure. Mana saya dapat benda ni? Saya copy paste daripada dokumen sesi soal jawab MQA bersama PPT. Okay. So, penting untuk semua orang tahu. Okay, ada yang lain programnya, lain tempohnya. Untuk seni lukis dan seni reka, diploma level, 0 sehingga 4. Maksudnya optional. Tak nak pun boleh, nak pun ambil lah, buat lah. Tapi maksimum kreditnya 4. Dan untuk industrial training, okay, 1 kredit, diulangi ya, 1 kredit bersamaan dengan 2 minggu. Okay. 1 kredit bersamaan dengan 2 minggu. Tapi untuk diploma, maksimumnya 4 kredit sahaja. 4 kredit maksudnya 2 bulan. Okey, 2 bulan tetapi ya, dalam dasar latihan industri, dalam dalam dokumen soal jawab ini juga, dia tidak boleh kurang daripada 3 bulan. Okey, kerana company pun tak ada company yang nak ambil student untuk 2 bulan.
So, secara untuk diploma ni special case sikit, walaupun 4 kredit saja tapi kena go through 3 bulan. Tak boleh lebih daripada itu. Okay. Tak boleh lebih daripada itu. So, kalau 3 bulan, the credit should be, I think, 3 bulan ada 12 minggu. 12 minggu bahagi 2, 6. Kalau kita declare program tu 3 bulan, kena ada 6 kredit. Itu untuk degree boleh lah. Ya, tapi untuk diploma tak boleh. Maksimum 4 je. Okay. So, kalau ada 6 bulan, itu dah melanggar guideline. Itu saja. Okay. Kalau 6 bulan, dia dah melanggar guideline. Untuk kreatif multimedia mungkin okey. Tapi seni lukis seni reka tak boleh. Alright. And then ada juga orang buat statement dengan saya. If they do the industrial training at the end of the study, lantaklah suka hatilah. They can do for 1 year also what. Boleh. Jangan kata setahun. 10 tahun pun boleh praktikal. Tapi requirement dia dekat sini 4 kredit saja, 3 bulan saja. We cannot force the student to go for 1 year ke apa ke. Kita tak berapa lama pun kita nak letak kat dia practical training kat situ. It's not on our call. Kalau dia nak lama, kalau budak tu seronok kerja dengan company tu, dia on their own will lah. Kita tak boleh paksa. Later, kita declare 4 kredit. Kita paksa dia pergi berbulan-bulan. Bila dia nak convo, nanti dia akan claim. The university, the school, force me to undergo 6 month ke 8 month. Siapa nak jawab? Ya, mungkin dia orang memang industri training ni dia last sekali. Tapi kalau dia nak lebih panjang, biar dia orang atas inisiatif sendirilah. Kita tak payah declare. Itu dia orang nak buat panjang mana, lantak dia orang lah. Kalau dapat gaji kan. Tapi kita tak boleh declare. Kita hantar dia orang praktikal setahun. Itu saja. Alright. So, lagi, ni body of knowledge. Ini pun dalam program standard yang baru. Okay. So, nak cerita bagi, nak design ni bukan senang. You dah tengok general guide ni, you rasa seronok agaknya. Jangan seronok dulu. Tengok dokumen-dokumen lama, tengok industry training punya syarat, tengok body of knowledge, baru you boleh plan. This is very fundamental. Nak buat curriculum structure, these are very fundamental. Kalau you tak buat benda-benda ni, if you don't study this kind of things, please, saya merayu, please don't call yourself a consultant. Don't call yourself the academic consultant, ambil payment puluh-puluh ribu, buat syllabus macam apa, hara kan? You merata ni, buat jual syllabus, pergi universiti merata sampai ke Kedah Perlis you jual, tapi syllabus ke laut. Macam mana? Lepas tu dapat PA, staff yang masuk PA tu, yang gaji ciput tu, kena cuci semua you punya tahi tu. Saya sedih tau. Kalau orang melihatkan bangsa kita ni macam ni, saya sedih tau. It's a very noble job tau. Education is a very noble job. Dia bukan jual kereta tau. It's not banking even. It's not banking business even. It's education. Kita nak mendidik anak orang. So, this is very fundamental. If you don't have this, saya pun tak tahu lah macam mana orang boleh buat curriculum structure macam, boleh buat snap macam tu je. Saya tak faham. Okay. So, selepas ada dalil-dalil ni semua, dalil ni dengan program standard yang lama, then ini kena ada.
Develop a curriculum structure table. Template based on MQA's template MPS. Okay. Table ni pun untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya dapatlah hasil daripada training penuh tu. Saya ada dia punya template secara kasar dia. Tapi cuma beza dia, template yang saya ada tu dalam Microsoft Word. Saya convert dekat sini bagi cantik sikit. Itu benda dia. Kalau ada jabatan-jabatan kata kami tak pernah tengok benda ni, of course lah. What do you expect? What do you expect to see? Okay. Nak? Payah. Kan? Itu benda dia. So, ini bila kita buat table ni barulah memudahkan sikit kerja kita nak buat curriculum structure. Okay, sekarang ni saya explain the curriculum structure first. Okay, kolom pertama kita ada komponen. Komponen ni terdiri daripada tadilah yang apa namanya ni. Dia kita ekstrak lebih detail daripada page yang ni, step 1 ni. Okay. First ada university-wide ataupun compulsory courses. University-wide dan compulsory courses ni apa? Ini merangkumi consist of MPU subjects. MPU, okay. Bahasa kebangsaan lah, apa benda ni, apa nama, titas, kepala otak tu semua. Dan juga English. English dan apa-apa lagi lah yang kata kalau kata masuk universiti tu kena belajar ni semua, tak kira apa program pun, itu university wide lah, compulsory modules. It's not just MPU, semua. So guideline dia tadi, supaya kita tak shock sendiri ya, kolom hujung ni nampak? Kolom hujung ni adalah benda-benda guideline ni lah. Dia punya orang kata sempadan. So untuk university wide ni, guideline dia yang semulitnya 6 hingga 14. Okey, kalau ada pihak mendakwa, apa kau ni pandai-pandai Feroza? Program standard baru tak ada cakap pun 14 ni, yang kau nak limit sangat kita orang punya periuk nasi ni kenapa? Okey. Sabar. Kejap lagi saya bagi tahu kenapa. Okey. Back to component yang kedua, faculty wide. Common core maksudnya common core ni dikongsi oleh siapa yang berada di dalam fakulti itu. Maksudnya kalau ada 3 program art and design, okey, kalau Masscom nak masuk pun kita tengoklah modul apa, kan. Kalau art and design ni, 3-3, baik student animation ke, fashion ke, interior akan belajar benda yang sama. Setakat ini, kita hanya ada fundamental drawing saja. Itulah satu seketul. Kita tak fulfill pun ni. Kita punya orang kata cadangan pengagihan ni. Fundamental drawing 3 kredit je. Ini minim 4. Sepatutnya kalau refer balik ni body of knowledge ni dia dah bagi cadangan dah apa-apa yang kena common fakulti ni yang common core ni kan. Tapi itulah kenapa saya kata yang university wide ni tak boleh shock sendiri, terlebih sangat tamak sampai 20 kredit. Kerana inilah, bab faculty wide dengan program core ni, kita banyak modul kita tak boleh masuk, tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah. Banyak modul kita tak boleh masuk tau. So, dahlah 2 tahun tu macam tengah masak. Okay. Bila banyak modul tak boleh masuk, jangan kata setengah masak, dia dah jadi suku masak dah. Okay. Professional practice tak muat. Fotografi tak muat. Kenapa tak muat? The question is kenapa tak muat? Sebab ni, komponen yang first ni dia dah tamak, dia ambil banyak ni.
So kami dah tak boleh nak masuk dekat dalam ni dah. Kalau masuk, okay, tambah lagi satu, the university insisted on industrial training. Nak industrial training. Industrial training dah 4 kredit. Okay. So dah jeopardize satu set of modul dekat situ. So bila kalau university wide terlebih banyak, kami tak cukup nak masuk dekat sini. Kalau kami sumbat juga kat sini, ini jadi 96, 98. That is why university wide tak boleh short sendiri. Okay. Itu masalah dia. Mangsa dia kami ni, program ni. Kami ni susah. Okay. So, I don't know. In future macam mana kalau Kak Ita rasa Kak Ita nak justify ke apa ke, please use this table to demonstrate lah. Okay, please use this table. You can use this table untuk justify benda ni. Okay, so nampak tak? Itu komponen, belah kanan sekali guideline. Okay, dekat sini total credit. Dekat sini kotak ni nak tengok lah kita langgar ke tak langgar, dekat sini lah kita tengok. Kita tengok dekat sini lah langgar ke tak. So yang tengah-tengah ni apa adalah Year 1, Year 2, Year 3. Ada SEM 1, SEM 2, SEM 3. Sebelah ni adalah dia punya kredit. Okay, yang akan kita totalkan dekat bawah ni nanti. So SEM 1, SEM 2, SEM 3. SEM 1, SEM 2, SEM 3. Short, long, long. Short, long, long. Lepas tu short. Okay, kenapa saya buat sampai ini saja. Sebab kita diploma 2,5 tahun dengan macam tu. That's why dia sampai kolom ini saja. So in future, kalau kita buat degree, dia akan ada year 3 sampai habis kan. So dia panjang sikit. So kita kena buat dalam size A3 dalam Excel. Okay, PowerPoint ni dia boleh benda yang cute-cute je. Kalau tak apa pun tak nampak. So elective ni macam biasa, optional kita tak ada. So bila kita buat curriculum structure, inilah yang kita kena buat. Kita isilah modul apa dekat sini. And then it's very easy for us to check the total. Langgar ke tak, nak kira pun senang. Sorry. Okay, itu dia. So bila dah siap curriculum structure, okay, modul-modul semua kita dah pilih, kita dah place cantik-cantik, kita nak letak kat sini ke, nak letak ke sini ke, nak letak ke sini ke, nak letak ke sini ke. Tibalah masa untuk kita buat mapping yang belum, dia bukan grant tapi is a must. Wajib. Wajib. Afdal. Semoleknya. Mesti. Apa lagi? Mandatory. Necessary. Apa lagi? Kita buat ni. Yang ni saya dah tak ada tenaga dah nak buat sebab dia besar sangat. Okay, mula-mula saya fikir saya nak lukis dekat PowerPoint ni, tapi I want everybody to be clear. Okay, macam mana letaknya. So, I think saya just copy paste daripada my Excel file lah. So, you can see clearly transition daripada year 1 SEM 1 sampai year 2 sampai year 3, because I want you to understand, okay, and see how is the transition. Okay, nampak ni kolom program, learning outcomes, and then cluster 1, 2, 3, 4, 5. PLO 1 sampai 11. Okay, dan ada care, nampak tak kuning ni sini? Kuning sini yang care yang kita dah map tadi, nampak tak? PLO 1 A dengan R, adaptive, reflective, PLO 2 reflective, entrepreneurial, PLO 3 effective, reflective. Sampai hujung, dan hujung-hujung ni nampak tak? Semua ada. Semua ada. So apa yang saya nak tunjuk dekat sini, okay, kenapa ada 3 ni? 3 ni sebab 3 CLO lah. Okay, kita pilih domain-domain ni. 3 kita pilih, maksudnya ada 1 CLO. 1 CLO, 1 tick. 1 PLO, 1
CLO, buat ini dahulu. Jangan mengarang dulu. Buat ini dahulu ya. Buat ini dahulu. Kalau you terus mengarang baru nak fikir tick ni, that is reverse engineering. Okay. So, you see here, Year 1 Sem 1 ni ataupun Year 1 Sem 2 Sem 3 ni, kalau you tengok kebanyakannya banyak knowledge. Ni benda baru. Ya. Untuk dia orang benda baru. Okay. Dah towards the end, macam kita orang art and design ni banyak ni lah, paling banyak practical skills ni lah. Towards the end barulah, okay, CLO 1 dia dah masuk kepada effective. Okay. Later dalam modul kedua, how to write CLO, I will explain why. Okay. I will explain why. So sekarang ni just nak bagi tahulah. Okay, you nak map macam mana pun map lah. Di domain ada 11. Okay, kita orang kaya. Kita boleh map dekat mana-mana kita nak. Cumanya nak bagi tahu yang awal-awal ini, fundamental ni, dia banyak knowledge. Okay, towards the end, kalau ini tak nampak sangat sebab 2 tahun setengah. Kalau program saya yang lepas 3 tahun diplomanya, akan nampaklah transition dia towards the end, nak ke third year tu memang dia banyak ke effective. Okay, mungkin knowledge tu mungkin ada 1-2 ya, skill tu pun mungkin ada 1-2, tapi kebanyakannya dah lebih kepada effective. That is the transitions that we expect when we do this mapping. Itu benda dia. So bila kita dah map dengan PLO, maksudnya kita dah map dengan CARE tu tadi. So bila kita buat dalam course plan, the constructive alignment between CLO and assessment tools, kita dah measure. So kalau auditor tanya, kenapa you ni? Inilah sebab dia. You campakkan diagram mapping ni dekat dia. Okay? So, so you jangan takut lah nak pilih effective ni. Guna. Haji Nazri kata guna. Tapi tengoklah. Kalau kena tengok dia punya level lah. Dah hujung-hujung tu kena tengok dia punya level tu. Alright. Okay, sebelum saya terlupa, saya rasa saya terlupa cakap dekat bahagian PLO ni. Okay, dah saya cakap tadi dekat program standard dia ada bagi cadangan ayat yang 7 tu, sebab dia orang dah jamak. Dia orang menjamakkan domain ni. Ini masalahnya. Bila buat 7, bila buat 7, dia jamakkan domain tu yang susah kita nak ikut. Cumanya kenapa kita kena refer program standard? We have to refer to program standard in order to kita tak shock sendiri. Okay. Contoh dia saya pergi slide yang contohnya PLO 1, knowledge and understanding. Kalau you refer program standard, kalau certificate dia mungkin ada sebut basic knowledge untuk certificate. Untuk diploma dia sebut broad knowledge, broad base ke apa ke. Kan? Untuk degree dia sebut knowledge saja. Untuk master apa benda knowledge tak lagi, advance ke apa benda ke saya tak tahu. Benda-benda macam tu lah. Itu guideline dia. Tapi orang kata untuk ayat sebiji-sebiji tu macam like what I said just now, if you feel that ataupun if you're confident with your own sentences, go for it. Okay. Saya tak nak keluar statement. Nanti susah. Okay. So, ini curriculum structure yang boleh dimanfaat kepada semua. Saya memang niat saya bila buat benda ni, okay, saya orang kata saya nak menolong kawan-kawan saya. Okay. So, ini pun sama kalau nak saya untuk kolek saya dalam school saya boleh bagi. Okay. Tapi yang luar tu kalau nak
Saya tak tahu macam mana your design. Nak pun saya boleh bagi. Kalau tak nak, buat sendirilah. Dah bagi dah ni contoh kan. So yang care ni again lagi sekali saya cakap dengan rendah diri. It's just an option. It's up to you to follow or no. Okay. Kalau rasa susah tak payahlah. Kalau rasa senang dipersilakan. Okay. So I think that's all untuk modul 1. Lama juga saya rasa. Nampak tak? Kita orang dulu daripada pagi sampai petang. So I have compressed this module untuk berapa jam saja. Okay. So kalau ada pihak-pihak yang rasa kurang senang dengan apa yang saya cakap, dah rasa terguris hati, saya minta maaf. Tapi saya tak ada niat lain. Saya tak ada niat lain daripada mula-mula sekali when I join education field, saya dalam industri design punya industri ni saya dah 6 tahun, and then I choose to join education. Now why tu saya first of all I want to please God. Second, I want to please my student. Okay. Selepas itu barulah lain, majikan lah apalah. And then kemudian sekarang I want to help my friends. Okay, because I don't like to see my friends or colleagues went through what I went through. So I want to help you so that you can help others, supaya tanggungjawab menolong itu tidak terletak kepada kepala batu jemala patik sahaja. Okay. So saya harap you all boleh study, faham. Kalau tak tanya pula. Kalau tak faham, tanya saya. Saya buat rakaman ni supaya dia lebih mudah diikuti oleh semua pihak lah. Alright. Okay. So selepas ni ada modul how to write CLO. Okay, saya pun letih dah ni. Modul 1, nampak tak? That's why lah kalau Kak Ita tanya kenapa lah lama sangat ni. Lama dia sebab ni lah, tengok bercakap pun lama kan. So, I think that's all untuk modul 1. Modul kedua akan menyusul insyaAllah. Nantilah secepat mungkin. Modul kedua juga secepat mungkin saya cuba buat. Okay, saya cuba buat. Okay, macam biasa saya cakap, tak faham tanya. First you study, tak faham tanya. Okay. Okay. Itu sahaja. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar. Okay, bye.